Selalunya cerita-cerita dongeng atau mitos ada banyak unsur-unsur yang melampau atau berlebih-lebih apabila mereka menceritakan sesuatu peristiwa yang luar biasa. Tetapi di dalam Alkitab, lebih-lebih lagi dalam kitab-kitab Injil, ianya diceritakan dengan sangat ringkas dan mudah difahami. Yesus melakukan satu mukjizat yang sangat-sangat besar, iaitu mengubah air biasa menjadi air anggur ataupun menjadi wine. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ianya diceritakan dengan sangat ringkas. Di dalam Yohanes bab yang kedua dikatakan begini, di situ ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian orang Yahudi. Tiap-tiap tempayan dapat memuatkan kira-kira 100 liter air. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka pun mengisi penuh ke-6 tempayan itu. Setelah itu Yesus berkata pula, sekarang ambillah sedikit air itu, bawanya kepada ketua majlis. Mereka pun menghidangkan air itu kepada ketua majlis. Setelah ketua majlis merasa air yang telah menjadi air anggur itu, dia pun memanggil pengantin lelaki. Dia tidak tahu dari mana datangnya air anggur itu, tetapi para pelayan yang mengambil dan membawa air itu mengetahuinya. Ini firman Tuhan. Nah, bukankah ianya diceritakan dengan sangat-sangat ringkas? Mukjizat yang besar, air menjadi wine. Ada 3 pemerhatian yang saya dapat melalui petikan ini. Yang pertama, Yesus menggunakan apa yang ada di sana. Ada 6 buah tempayan yang digunakan untuk istiadat penyucian. Jadi ianya tidaklah kotor sangat dan ianya juga tidak sesuai untuk diminum di majlis perkahwinan. Tetapi ada Yesus menggunakan 6 tempayan itu. Tetapi saya fikirkan, walaupun tidak ada tempayan di sana, saya rasakan Yesus boleh saja melakukan mukjizat dan dia menggunakan apa saja yang ada di sana. Yang kedua ialah pemerhatian saya, Yesus melibatkan orang dalam perbuatannya. Yesus memberi 2 arahan dan kedua-dua itu dilakukan dengan taat oleh para pelayan di situ. Pertama, Yesus katakan isi tempayan itu dengan air dan mereka mengisi penuh air di dalam tempayan itu. Yang kedua, Yesus katakan bawa air itu kepada ketua majlis dan mereka pun menghidangkannya kepada ketua majlis. Nah, lihat di sini, bukan mereka yang melakukan mukjizat, Yesus yang melakukan mukjizat. Tetapi mereka terlibat dalam kelakuan Yesus ini ataupun mukjizat Yesus ini. Yesus boleh melakukan mukjizat sendirian, tetapi Yesus seringkali dia mahu penglibatan orang lain apabila dia melakukan mukjizat. Dan yang ketiga, Yesus baik dengan orang percaya dan juga orang yang belum percaya. Sudah tentu para pelayan, jika mereka belum percaya kepada Yesus sebelum ini, pasti mereka percaya beriman kepada Yesus selepas mereka sendiri yang melihat Yesus melakukan mukjizat ini. Jadi di sini kita melihat Yesus mengubah air menjadi wine ataupun air anggur, dan di sini kita melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan 3 perhatian penting. Yesus menggunakan apa yang ada di sana. Kedua, Yesus melibatkan orang dalam perbuatannya, lebih lagi dalam mukjizatnya. Dan yang ketiga, Yesus baik kepada orang percaya dan juga orang yang belum percaya. Nah, ini ialah mukjizat pertama Yesus, mengubah air menjadi wine. Something amazing about to happen. Wow.